Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sabahun nur, sabahul khair. Kita bertemu dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-437 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga dengan pertemuan ini kita semakin dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran, tadabbur daripada Al-Quran. Seterusnya ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan, insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak diorang komen. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Yaya Lia, Zahara Alias, Izzi Aish, Hafizah Hassan, Ninda Anis, kemudian Galik Spirit, Aisyah Osman, Nurhayati Yahya, Zaliha Kamaruddin, Syamsiah Saleh, Nuraha Manab, Safia Sapian, Kamiza Muhammad Amil, Asna Darus, Jamilah Ihsan, Jamalia Manab, Nurazia Mukhtar, serta Rosnah Ismail, Ana Sukaimi, Farida Haji Ahmad, serta Nordin Cik Ahlan-ahlan, dan juga Tuan Nur Rahim Sharif, Bunga Lawang, Roslina Cik Min, Rosnah Sharif, Ramlah Dasuki, Rosnah Ismail, Fatimah Cik Man, Ali bin Abi Talib, Ayu Syafira, Nur Baiduri, Yusuf bin Nurdin, Kati Khairuddin, Siti Fatimah, Maryamah Zakaria, Rafidah, serta Zahini Wahid, Rozanah Aziz, Khatinah Ma'ngah, Mahani Agam, Zainab Mahmud, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan, Suhaizah Rahiman. Kita bertemu pada pertemuan kali ini. Dah lama kita tak bertemu dalam Hayati Quran. Last kita bertemu untuk Hayati Quran pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Kita tak sempat dan juga tak dapat nak buat. Lalu hari ini kita nak mula daripada mana? Kita berada pada muka surat 154, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-32. Mu sahabat-sahabat bantu catatkan muka surat 154, ayat surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-32. Namun seperti biasa, sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon jasabik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu jom kita lihat ayat yang ke-32. Kita baca dahulu ayat ini. Mudah-mudahan kita mendapat pahala bagi setiap satu patah perkataan 10 pahala, seperti mana sabdaan baginda Nabi SAW. Firman Allah ayat yang ke-32 pada muka surat 152, surah yang ke-7 Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Masya Allah. Lalu apakah ringkasan ayat yang ke-32? Kata para ulama tafsir, selepas daripada Allah menerangkan pada ayat yang ke-31 bahawa manusia digalakkan untuk memakai perhiasan, ya bani Adam khudhu zinatakum, manusia digalakkan untuk memakai perhiasan ketika mana beribadah, ketika mana pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang ke-32 hakikatnya ada, sebab itu disebut dalam tafsir Al-Wasit, ketika mana Allah telah mengharuskan untuk orang-orang Islam mengambil manfaat daripada perkara-perkara yang Allah telah halalkan, sama ada daripada makanan ataupun perhiasan. Maka Allah Subhanahu wa taala bawakan pada ayat yang ke-32 ini berkenaan tentang satu golongan manusia yang pada waktu itu melampaui batas, al-mutanatti'in, golongan yang melampaui batas. Melampaui batas daripada sudut apa? Daripada sudut allazina yudayyiquna ala anfusihim, mereka pilih untuk pada waktu itu menyempitkan diri mereka dalam keadaan Allah telah menghalalkan banyak perkara. Contohnya banyak perkara yang halal, tapi pada waktu itu dia pilih untuk mengharamkan atas dirinya. Kalaulah dia tinggalkan kerana zuhud, tak ada masalah. Tetapi ini adalah golongan yang pada waktu itu mengharamkan. Contoh, memakai pakaian yang elok adalah harus, adalah halal. Tetapi dia kata tak nak, maka pada waktu itu dia haramkan. Aku tak nak pakai baju yang elok-elok. Aku nak menjalani kehidupan yang begini. Contohnya makanan yang sekian-sekian adalah halal dan dia pun mampu. Dan pada waktu itu kalaulah dia tak makan kerana zuhud, tak ada masalah. Tapi ini dia tak makan dan dia haramkan. Mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan, maka ini adalah kesilapan dan juga perkara salah yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Sebab itu ringkasan ayat 32 dalam tafsir Al-Wasit menyebut bahawa ketika mana Allah telah menghalalkan sebahagian perkara, maka mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan, maka ini adalah perkara yang salah, dan inilah datangnya teguran pada ayat yang ke-32 ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, man, siapakah harrama yang ingin mengharamkan zinah, perhiasan dalam kurungan pakaian Allah, milik Allah." Apakah maksud zinat Allah? Maksudnya perkara-perkara yang Allah telah benarkan, perkara-perkara yang Allah telah halalkan. Dan dimaksudkan di sini sababun nuzulnya adalah berkenaan tentang orang-orang Arab jahiliyah yang kita dah baca bermula daripada ayat yang ke-28, ayat yang ke-28, di mana orang-orang Arab jahiliyah mereka tawaf mengelilingi Baitullah dalam keadaan berbogil, kecuali orang Mekah. Orang Mekah tak buat begitu, orang Quraisy tak buat begitu. Lalu ayat ini turun berkenaan tentang golongan daripada kalangan masyarakat Arab. Ketika mana mereka tawaf di Baitullah, selain daripada orang Mekah, mereka akan tawaf dalam keadaan bogil, tidak ada pakaian. Waktu siang adalah untuk lelaki. Waktu malam bila gelap, maka wanita pun akan buat begitu. Allahu Akbar, al-a'yadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Nabi untuk tanya kepada mereka. Pakaian itu adalah halal, pakaian itu adalah harus, tetapi pada waktu itu mereka tak nak pakai, mereka haramkan atas diri mereka. Maka firman Allah SWT kepada baginda Nabi, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ini, man, siapakah harrama yang mengharamkan zinah,
perhiasan Allahi Allah. Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah? Seperti mana orang Arab jahiliyah, mereka ada baju, mereka ada pakaian. Tapi bila nak mengelilingi Baitullah, nak tawaf, mereka pada waktu itu mereka buka baju mereka. Mereka mengharamkan atas diri mereka untuk memakai pakaian. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan man harrama zinatallah, siapakah yang mengharamkan sesuatu yang harus, sesuatu yang Allah telah benarkan. Maka di sini sebenarnya peringatan untuk umat Islam dan juga untuk orang-orang beriman. Benda-benda yang Allah jelaskan benda itu adalah halal, maka janganlah kita memandai-mandai mengatakan ianya haram. Kalaulah kita tak nak buat benda itu kerana pada waktu itu memilih jalan zuhud, maka tak mengapa. Kalaulah pada waktu itu kita tak nak buat benda itu kerana fitrah kita semula jadi kita tak selesa, maka pada waktu itu tidak mengapa. Contohnya pakaian-pakaian yang tertentu, makanan yang tertentu dan sebagainya, kenderaan yang tertentu. Akan tetapi, kalaulah seseorang pada waktu itu dia kata benda ni tak boleh, benda ni tak boleh, benda ni salah, maka pada waktu itu seolah-olah dia mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan, maka ianya adalah satu benda yang tidak patut. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh pada waktu itu mengatakan kenapa nak kenderaan besar-besar padahal orang tu mampu. Tetapi pada waktu itu dia kata kenderaan besar ni adalah tak boleh. Makanan yang sedap padahal orang tu mampu adalah tak boleh. Pakaian yang begini adalah tak boleh dan sebagainya. Maka itu adalah tidak betul. Sebab itu Al-Quran datang memberi teguran. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan daripada perhiasan-perhiasan. Sebab itu Imam Malik rahimahullahu taala, ketika mana kita tahu Imam Malik adalah seorang yang kaya, seorang hartawan, seorang yang banyak harta. Maka pernah ketika mana salah seorang pada waktu itu datang ziarah dia, pada waktu itu mengatakan tuan adalah begini-begini, mengajar hadis tapi rumah besar. Sebab Imam Malik bin Anas terkenal sebagai seorang yang mengajar hadis tapi rumah besar, mengajar hadis tapi rumah mewah, mengajar hadis tapi hidup mewah. Padahal Imam Malik memang kaya, Imam Malik memang orang yang berada. Maka bila ada orang yang kata begitu, maka Imam Nawawi membaca ayat ini, qul man harrama zinatallah, siapakah yang berani untuk mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan daripada perhiasan. Maka siapa yang berani untuk mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan. Itu pengajaran yang kita boleh ambil. Pengajaran pertama yang kita boleh ambil adalah benda yang Allah kata halal, maka jangan kita berani untuk mengharamkan. Benda yang Allah sebut halal, janganlah kita berani untuk mengharamkan. Kita bukanlah Tuhan nak mengatakan benda tu haram, nak mengatakan benda tu haram padahal benda itu adalah halal. Lalu kadang-kala ada orang bila dia nampak seseorang itu ada harta, dia kata begini. Nampak ketika mana seseorang pada waktu itu hidupnya berada padahal dia mampu, maka kita kata pelbagai. Man harrama zinatallah, siapakah yang berani untuk mengharamkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan. Lalu perhiasan itu Allah yang kurniakan. Sebab itu firman Allah, zinatallah, perhiasan Allah, allati, perhiasan yang akhraja, Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan li'ibadihi, untuk hambanya, wattayyibat, dan perkara-perkara baik yang Allah telah keluarkan, minar rizq, daripada rezeki. Lalu ini adalah perkara yang kedua. Apakah yang kita belajar? Allah sebut akhraja li'ibadihi, perkara-perkara yang Allah berikan daripada perhiasan, perkara-perkara yang Allah berikan daripada perkara yang baik, maksudnya ianya halal bukan haram. Ini semuanya adalah akhraja li'ibadi, Allah telah kurniakan. Kalau kita nampak di hujung itu, minar rizq, daripada kurniaan Allah, daripada rezeki Allah. Lalu ini pengajaran kedua yang kita boleh dapat. Pengajaran kedua yang kita boleh dapat, bahawa perhiasan-perhiasan
yang dimiliki oleh manusia dan juga perkara-perkara yang baik daripada makanan, daripada pakaian, daripada kenderaan, daripada tempat tinggal yang mana Allah dah bagi. Kena ingat, Allah bagi itu adalah akhraja li'ibadih, pemberian Allah kepada hambanya. Sebagai apa? Minar rizq, sebagai rezeki. Lalu kalaulah seseorang itu dia banyak harta, Allah murahkan rezekinya. Tapi pada waktu itu dia sengaja pada waktu itu nak memakai pakaian yang lusuh, nak memakai pakaian yang pada waktu itu pakaian yang pada waktu itu tidak menjadikan dia menzahirkan rasa bersyukur, rasa nikmat, maka pada waktu itu adalah perkara yang tak patut. Kecuali lah kalau dia benar-benar memilih jalan zuhud, dia tinggalkan segala-galanya, maka itu perkara yang berbeza. Tapi pengajarannya adalah ketika mana Allah berikan kepada kita nikmat daripada perhiasan, daripada at-tayyibat, firman Allah, akhraja li'ibadih, Allah yang keluarkan untuk hambanya, minar rizq, berupa rezeki, daripada rezeki. Maka pengajaran yang kedua adalah apabila Allah kurniakan kepada nikmat, maka hendaklah kita tunjukkan rasa bersyukur dengan menzahirkan nikmat tadi. Hendaklah kita tunjukkan rasa bersyukur dengan menzahirkan nikmat tadi. Kerana ianya adalah diberikan oleh Allah sebagai minar rizq, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam menegur berkenaan tentang seseorang yang pada waktu itu diberikan harta yang banyak, diberikan tanggungjawab yang besar. Maka pada waktu itu dia terlalu gopoh, dia terlalu pada waktu itu terburu-buru dalam keadaan kononnya pada waktu itu nak mendekatkan diri pada Allah, lalu pada waktu itu ditinggalkan segala-galanya. Padahal Allah yang bagi, padahal dia tinggalkan harta dia, padahal mungkin dengan harta itu dia boleh bantu orang lain. Contohnya pada waktu itu yang lain adalah pada waktu itu dia tinggalkan segala-galanya, pekerjaan dia, padahal dengan pekerjaan kerana dia pandai mengurus, maka sebenarnya syarikat itu boleh maju, perniagaan itu boleh maju, keadaan yang dia berada boleh menambah baik kehidupan orang lain, tapi dia pilih untuk tinggalkan. Maka Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari tegur dalam Kitabul Hikam, orang yang tak pada waktu itu bersabar lalu meninggalkan satu keadaan dia menuju kepada keadaan yang lain sebelum Allah pada waktu itu pindahkan dia, maka ini adalah orang yang terburu-buru. Orang yang terburu-buru. Kalaulah semua orang nak menjadi zuhud, maka bagaimana daripada sudut pengurusan? Bagaimana daripada sudut perkara-perkara yang lain? Lalu sebenarnya kita belajar daripada sini pada perkataan akhraja, bahawa perhiasan itu Allah yang keluarkan. At-tayyibat, bahawa perkara-perkara baik yang Allah berikan, Allah yang kurniakan. Kepada siapa Allah bagi? Li'ibadih, kepada hambanya. Tapi pada waktu tu hamba tu tak nak. Seolah-olah dia tak redha dengan pemberian Allah. Allah dah bagi dia macam-macam, tapi pada waktu tu dia tak nak gunakan. Seolah-olah dia tak redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah bagi pada waktu itu minar rizq, sebagai rezeki. Lalu pengajaran yang kedua, saya ulang balik, pengajaran yang kedua adalah seseorang yang berada pada satu-satu situasi, maka hendaklah dia menghargai nikmat tersebut, mensyukuri nikmat tersebut. Janganlah terlalu terburu-buru, tergopoh gapah pada waktu itu meninggalkan nikmat yang Allah kurniakan tadi sebelum tiba waktunya, sebelum sampai pada masanya. Maka itu pengajaran yang kedua. Maka Allah SWT terangkan bahawa nikmat di dunia ini, ya, Allah berikan juga kepada orang yang tidak beriman. Akan tetapi nikmat akhirat Allah hanya berikan kepada orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Hiya," semua itu, semua daripada sudut apa? Daripada sudut az-zinah, perhiasan. Semua daripada sudut at-tayyibat, benda-benda yang baik. Firman Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, semua itu
lilladzina amanu, adalah untuk orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Lalu orang-orang yang beriman, dia dapat nikmat ini juga pada kehidupan dunia dan kena berkongsi dengan orang yang tak beriman. Namun nikmat ini pada hari akhirat kelak khalisatan, dan ianya kelak akan menjadi khusus untuk mereka, untuk orang beriman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Lalu apakah maksud bahagian ini? Maksud daripada bahagian ini adalah perhiasan, nikmat, pemberian, kurniaan yang mana kita dapat di dunia daripada rezeki-rezeki. Sebenarnya kita berkongsi dengan orang yang melanggar perintah Allah juga di dunia ini. Akan tetapi pada hari akhirat, nikmat-nikmat ini Allah akan khususkan hanya untuk orang beriman. Apakah pengajaran yang sebenarnya kita boleh dapat? Pengajaran yang kita boleh dapat adalah bahawa nikmat-nikmat ini Allah sebutkan, Allah berikan kepada orang yang beriman dan juga orang yang tak beriman. Akan tetapi pada hari akhirat kelak Allah hanya akan beri pada orang beriman. Itu maksudnya. Tapi apakah pengajaran dia? Pengajarannya adalah bukanlah bererti bila seseorang yang Allah berikan harta, pada waktu itu dia gunakan harta dia, maka kita samakan dia dengan orang yang tak beriman. Beza. Orang tak beriman pun ada nikmat harta. Allah sebut orang beriman pun ada nikmat harta. Contohnya pangkat dan kedudukan serta jawatan. Maka janganlah pula kita hukum semua orang yang pada waktu itu memegang jawatan ataupun ada kedudukan, mereka ini sama seperti mana orang tak beriman. Maka Allah kata tidak. Nikmat itu di dunia kami berikan kepada yang beriman dan juga tak beriman. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Daripada sudut kedudukan, daripada sudut kesenangan hidup. Maka janganlah pada waktu itu kita kiaskan. Tengok orang ni, dia begini, tapi pada waktu itu hidupnya terlalu mewah, membazir dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak. Nikmat dunia Allah berikan kepada orang beriman juga. Bukanlah nikmat dunia Allah berikan hanya kepada orang kafir. Tidak. Qul, katakanlah wahai Muhammad, semua ini lilladzina amanu, Allah berikan juga kepada orang beriman dalam kehidupan dunia. Namun pada hari akhirat khalisatan yaumal qiyamah, akan menjadi khusus untuk orang yang beriman sahaja. Lalu kita kena betulkan mindset kita. Bukanlah pada waktu itu nikmat-nikmat ini orang beriman tak layak guna. Nikmat-nikmat ini orang beriman tak layak untuk ada. Maka pada waktu itu bila Allah bagi harta, dia tak nak terima. Bila Allah bagi pangkat, jawatan, kedudukan, dia tak nak terima. Padahal pada waktu itu dialah yang layak, dialah yang sesuai untuk menerima nikmat tersebut, kerana ianya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga benda yang Allah terangkan. Kul man harrama zinatallah, bahagian pertama. Siapakah yang berani mengharamkan perkara yang Allah dah halalkan? Kemudian banyak perkara yang sebenarnya Allah bagi kurniaan kepada kita. Akhrajal ibadih minar rizq, daripada rezeki-rezeki. Tapi pada waktu itu kerana salah faham, manusia dia buang rezeki Allah tadi. Dia tak nak gunakan rezeki Allah tadi. Dan yang ketiga, Allah betulkan bahawa tak semestinya bila orang beriman ada nikmat ini, maka dia dikira sebagai kafir, sebagai fasik, sebagai begini-begini. Allah terangkan nikmat dunia Allah berikan kepada orang beriman dan juga kepada orang yang tak beriman. Tetapi pada hari akhirat kelak, khalisatan yaumal qiyamah, nikmat ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika, begitulah, yang demikian itulah, nufassil, kami terangkan, al-ayat, ayat-ayat kami, liqaumi ya'lamun, kepada orang yang mengetahui, orang yang ada ilmu. Lalu orang yang ada ilmu, pada waktu itu dia tidak akan terpedaya. Orang yang ada ilmu, pada waktu itu dia tidak akan pada waktu itu menghukum. Benda ni
kena tinggalkan, kena hidup begini, padahal orang tu dah ada harta. Kena tinggalkan dunia 100%, padahal orang itu ada tanggungjawab daripada kerana kemahiran dia dalam pengurusan dan sebagainya. Berapa banyak orang yang mana kadangkala tertipu dan terpedaya, lalu dia tinggalkan kedudukan dia, keadaan dia, padahal sebenarnya Allah letakkan dia di situ. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang mana dia memang mahir dalam bab pengurusan, dan itu adalah jawatan dia. Maka tiba-tiba pada waktu itu, kerana terdengar sesuatu berkenaan tentang akhirat, maka dia nak terus tinggalkan segalanya. Dia kata, ini semua dunia, tak nak, aku nak berada dalam keadaan begini-begini sahaja. Maka itu sebenarnya salah faham, yang mana ditegur juga oleh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullahu ta'ala. Dan ayat ini juga menegurkan bahawa sebenarnya Allah yang berikan dan Allah yang kurniakan kepada sesiapa yang Allah kehendaki, dan ianya adalah nikmat yang bukan sekadar Allah berikan kepada orang yang tak beriman, tetapi Allah berikan juga kepada orang yang beriman. Lalu sebenarnya dalam untuk menjadi hamba, maka setiap keadaan boleh menjadi hamba. Orang miskin pun boleh menjadi hamba. Orang kaya pun boleh menjadi hamba Allah. Orang yang tidak ada jawatan pun boleh menjadi hamba. Orang yang ada jawatan pun boleh menjadi hamba Allah. Sebab itu pentingnya ilmu, supaya kita tahu apakah yang Allah nak daripada kita pada satu-satu keadaan. Sebab itu firman Allah, kadzalik, demikian itulah kami menerangkan ayat-ayat kami. Dan siapakah yang akan faham? Liqaumin ya'lamun, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang ada ilmu, dia akan faham penerangan daripada Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-32 ini. Seterusnya, pada ayat yang ke-33, barulah Allah menerangkan apakah benda yang haram. Apakah benda yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Kita sambung esok pada ayat yang ke-33. Insya-Allah bersempena dengan cuti cuti bersempena dengan hari kemerdekaan ini, kita akan jumpa jam 9.30 nanti dalam pengajian kitab Al-Azkar, insya-Allah. Jumpa nanti dalam tempoh setengah jam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap penjelasan ini adalah jelas. Mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Jumpa lagi, insya-Allah.